Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas ahli parlimen Kuala Kangsar digantung keahlian oleh Bersatu selama 4 tahun, ini yang berlaku kepada beliau dan juga kepada Anwar Ibrahim. Malangnya, ianya menyakitkan. Bukan kepada Anwar, tetapi kepada Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid akhirnya dihukum gantung keahlian selama 4 tahun oleh Bersatu. Hukuman itu berikutan pengumumannya yang dibuat menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dengan hukuman itu, semua jawatan yang dipegangnya dalam Bersatu juga tergantung dengan sendirinya. Tetapi, hukuman itu tidak menjejaskan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai ahli parlimen serta nilai 1 undi yang telah diumumkan kepada Anwar Ibrahim sebelum ini. Undi Iskandar Zulkarnain tidak tergantung dengan hukuman gantung yang diterimanya itu. Bermakna, bersama ahli parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman yang turut mengumumkan sokongan kepada Anwar, kedudukan sokongan majoriti kerajaan perpaduan di parlimen kekal tidak berubah dengan jumlah 149. Dalam erti kata lain, hukuman gantung keahlian itu tiada apa-apa kesan, baik kepada Iskandar Zulkarnain dan juga untungnya kepada Anwar Ibrahim. Sementara sokongan beliau kepada kerajaan tetap tidak berubah, Iskandar Zulkarnain juga melalui keputusannya menyokong Anwar itu paling mudah difahami ialah beliau sudah tiada hati lagi terhadap Bersatu serta tidak ingin bertanding lagi dalam PRU 16 nanti. Gantung atau tidak gantung, hati dan jiwa Iskandar Zulkarnain sudah tiada kepada Bersatu. Menyimpan lagi beliau selama 4 tahun melalui hukuman gantung hanyalah kerja sia-sia buat Bersatu. Bukankah lebih baik dipecat saja dan padamkan terus namanya daripada Bersatu? Sekurang-kurangnya dengan tindakan pecat itu, tiada kaitan dan tidak perlu dikenang lagi keberadaan ahli parlimen Kuala Kangsar itu dalam Bersatu. Kenapa Bersatu tak berani memecatnya? Di sudut lain, tidak berani memecat juga memperlihatkan kelemahan Bersatu dan ketidaktegasan parti itu dalam menguatkuasakan disiplin. Bahkan dengan sekadar menghukum gantung keahlian saja, tiada apa-apa ketakutan pun untuk ahli-ahli parlimen Bersatu yang lain untuk mengambil tindakan yang sama. Apalagi dengan Bersatu yang dilihat semakin tiada masa depan selagi dipimpin Muhyiddin Yassin yang pernah gagal sebagai Perdana Menteri dan ada pula kes mahkamah menunggunya, tidak rugi apapun jika ahli parlimen mereka yang sedia ada memilih tidak lagi bertanding dalam PRU 16 akan datang nanti. Saudara-saudara sekalian, yang penting ialah dengan memilih memberi sokongan kepada kerajaan berserta peruntukan yang diterima untuk menjaga kawasan masing-masing, walaupun akibatnya akan digantung keahlian, tapi khidmat sebagai ahli parlimen boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai wakil rakyat, apakah yang lebih bernilai selain kemampuan berkhidmat dengan baik dan menggembirakan hati pengundi? Lainlah kalau mereka kaya macam Muhyiddin, kata Sabudin Hussein. Beberapa komen daripada netizen cukup melucukan. Ada yang mengatakan bahawa tanya saja Hadi Awang apa yang perlu dilakukan lagi. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka mahu supaya cepat-cepatlah daripada PAS pula memberikan komen tentang hal ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda itu percuma. Dan yang lebih penting, bantu saya menekan butang subscribe itu percuma untuk mengembangkan channel ini.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 12 jam selepas heboh keputusan Perikatan Nasional secara muktamad menamatkan rundingan untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan, ini yang terjadi. Hampir nak pecah kepala kita nak memikirkanlah. Hampir macam bengong juga kita memikirkan dengan pendedahan ini. Dan ianya pasti akan menimbulkan kesan negatif kepada Perikatan Nasional. Kesian juga karena belum sampai 12 jam selepas mengumumkan keputusan tidak lagi mau meneruskan rundingan, menamatkan rundingan itu, akhirnya ini pula yang kita peroleh. Artinya, ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional kini boleh datang secara individu kepada kerajaan untuk membincangkan soal peruntukan. Kerana semalam, melalui Perikatan Nasional dalam kenyataan itu mengatakan Perikatan Nasional telah menghentikan perundingan dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan parlimen. Maknanya, kalau secara en blok ataupun Perikatan Nasional dah berhenti, makna erti kata ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional kini boleh datang secara individu pula dengan kerajaan untuk bincang soal peruntukan. Sebagai reaksi kepada kenyataan Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan yang menegaskan pihaknya telah menghentikan rundingan dengan pihak kerajaan bagi membincangkan soal peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Blok Pembangkang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu mereka terus mengadakan perbincangan. Katanya, mereka perlu terus mengadakan perbincangan dengan timbalan Perdana Menteri II, iaitu Fadilah Yusof, berhubung permohonan peruntukan bagi parlimen masing-masing. Bincang dengan timbalan Perdana Menteri Fadilah, katanya ringkas. Ditanya tentang dakwaan Taqiyuddin bahawa ada syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli parlimen pembangkang sekiranya ingin mendapatkan peruntukan tersebut, Anwar berkata tiada. Jadi kalau sebelum ini Taqiyuddin kata ada syarat-syarat tertentu yang kononnya perlu dipatuhi oleh ahli parlimen pembangkang sebelum mereka diberikan peruntukan tersebut, Anwar Ibrahim kata tiada. Kalau dah tiada, tiadalah kan. Perdana Menteri kata tiada. Tapi tak tahulah. Taqiyuddin pun menggantung-gantung kenyataan beliau. Beliau tidak secara detail memberitahu. Dia hanya gantung-gantungkan saja. Tak tahulah. Mungkin takut kena saman ke apakah. Tak tahulah. Jadi Anwar Ibrahim kata tiada. Apa makna semua ini? Ini bermakna. Meskipun Perikatan Nasional sudah membuat ketetapan menamatkan rundingan atau dalam erti kata lain, menolak untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan, tetapi pintu untuk ahli-ahli parlimen blok pembangkang memperolehnya masih belum tertutup. Mereka kini boleh datang secara individu untuk mengadakan perbincangan dengan Fadilah berkenaan peruntukan tersebut. Mereka tak perlu lagi meminta kebenaran Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional sudah pun menamatkan rundingan dan tidak mahu lagi berbincang dengan kerajaan. Setelah Perikatan Nasional tidak mahu lagi berunding, pilihan yang tinggal bagi ahli-ahli parlimen ialah dengan mereka sendiri pergi berbincang bagi diri mereka sebagai ahli parlimen. Lainlah jika setelah menamatkan rundingan dengan kerajaan itu, PN kemudiannya sedia menyalurkan peruntukan gantian. Barulah logik jika ahli-ahli parlimen tidak datang lagi berunding dengan kerajaan. Persoalannya, adakah Perikatan Nasional mempunyai uang yang cukup untuk peruntukan gantian tersebut? Jika mereka sendiri tidak mahu memberinya atau tidak mampu menyediakannya, amatlah tidak wajar jika Perikatan Nasional pula menghalang ahli-ahli parlimen di bawahnya daripada memperoleh peruntukan daripada kerajaan. Jadi sekarang kalaulah Perikatan Nasional ini menghalang ahli-ahli parlimen daripada memperoleh peruntukan daripada kerajaan, kita nak tanya sekarang, sebenarnya siapa yang kejam? Anwar Ibrahim yang sanggup memberikan peruntukan itu tanpa ada syarat, kata Anwar Ibrahim, tiada kata Anwar Ibrahim tadi, ataukah
kepimpinan Perikatan Nasional yang kejam. Sehingga kalau benar mereka mau menghalang ahli-ahli parlimen itu untuk mendapatkan peruntukan kerajaan, siapa yang kejam sebenarnya. Lagi pula, bukankah jika ahli parlimen datang berbincang secara individu dengan pihak kerajaan bagi memperoleh peruntukan, ia adalah kerana semata-mata mereka begitu mengutamakan rakyat dan ingin berkhidmat dengan lebih baik lagi? Selain itu, tiada kuasa bagi Perikatan Nasional untuk menghalang ahli-ahli parlimennya daripada mendapatkan peruntukan daripada kerajaan yang faedah akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat, bahkan tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Dalam hal ini, Perdana Menteri juga telah memberi jaminan tiada apa-apa syarat yang akan dikenakan kepada ahli parlimen yang mahukan peruntukan itu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayuhlah ahli parlimen, utamakanlah rakyat dan segeralah menemui fadilah untuk memperoleh peruntukan itu. Fasa berpolitik sudah tamat. Perikatan Nasional pun tiada harapan lagi untuk menebuk atau menukar kerajaan. Berbaki 4 tahun lagi sebelum tibanya PRU16, baiklah pilih untuk terus berkhidmat dengan cara yang terbaik kepada rakyat. Tanpa peruntukan atau dana keuangan dan sekadar sembang saja kuat, lama-lama rakyat pun pasti meluat. Jadi, fikir-fikirkanlah. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Walaupun sakit hati, harga ayam murah selepas kerajaan tamatkan subsidi. Sehingga kan ada netizen, juga pemerhati politik dan penggemar politik mengatakan, ada mungkin walaupun yang menanti-nanti. Harga ayam mungkin melonjak tinggi atau melonjak tinggi supaya boleh ditrol. Tapi malangnya, apa yang berlaku di luar jangkaan, di luar daripada firasat mereka semua. Disangkakan harga naik, ayam naik. Rupa-rupanya bukan harganya naik, tetapi harganya menjadi murah pula. Jadi kecewalah walaupun mungkin. Susulan pengumuman kerajaan untuk mengapungkan harga ayam bermula 1 November, banyak desakan untuk kerajaan menarik keputusan itu. Susulan dakwaan harga ayam akan naik mendadak sehingga membebankan pengguna. Bagaimanapun, berdasarkan perkongsian rata-rata pengguna di media sosial, harga ayam di kebanyakan premis perniagaan dijual lebih rendah dari harga siling. Mereka dilihat rancak memuat naik perkembangan semasa harga ayam terkini bagi memantau jika berlaku kenaikan harga makanan asas itu selepas penamatan sepenuhnya pemberian subsidi. Melalui pemerhatian, ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga ayam boleh jatuh lebih rendah berbanding jangkaan sesetengah pihak. Ada yang menyebutkan harga ayam turun agak mendadak selepas harga ayam diapungkan tanpa subsidi 3 hari lepas. Harga siling bulan lepas RM9.40. Ada nampak tempat jual ayam RM6.99 sekilogram. Ada apa-apa yang kita tak tahu ke? Siap seorang pengguna X, yaitu Faisal Rahim. Penyokong Perikatan Nasional pula ketika ini kuat disindir berikutan harga ayam tidak melonjak seperti yang mereka mahukan. Mereka disindir sedang menderita kerana terpaksa beli ayam yang rendah harganya dan tidak kurang menganggap walaupun dan golongan lebay dalam PAS sebagai anti dengan harga ayam murah. Gegak gempita alam semesta walaupun memaki hamun kerajaan kerana tarik subsidi ayam. Mereka kata harga ayam akan naik melambung. Mesti walaupun hairan kan? Kenapa tak tarik subsidi, tapi harga ayam jadi murah? Kata warganet sinis. Apalah harga ayam murah? Sepatutnya bukan mahal ke? Murah 10 hari diam, nanti mahal 1 hari dia punya kecoh, kata pula pengguna Facebook Muhammad Syafiq Azmi sambil memuat naik paparan harga ayam setakat semalam, iaitu
RM7,59 sekilogram. Begitupun tidak dapat menafikan wujud kebimbangan segelintir pengguna berkenan harga ayam yang terlalu rendah. Ada yang menjangkakan harga ayam akan lebih murah pada 1 atau 2 minggu ini sebelum ia naik lebih mahal dalam tempo beberapa minggu. Kerajaan sebelum ini memberi jaminan tidak akan berlaku kenaikan harga secara mendadak ke atas bahan mentah itu dan memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerajaan telah mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak 3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan telur sejak Februari 2022. Muhammad berkata, rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi yang turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang memperhebat usaha pemantauan bagi memastikan bekalan harga ayam tidak naik mendadak. Ada juga netizen dan juga para pemerhati politik menyatakan bahawa daripada memberikan subsidi terus-menerus, kata mereka, lebih baik kerajaan cuba mula memikirkan bagaimana mahu menaikkan harga komoditi seperti harga padi, harga kelapa sawit dan harga bagi getah. Kata mereka, kalau itu yang dinaikkan, ia pasti tidak akan melibatkan golongan-golongan kaya dan berpendapatan tinggi. Iyalah kan, golongan berpendapatan kaya mana mungkin menuri getah, mana mungkin menumbak sawit, mana mungkin mereka menanam padi. Semuanya itu dilakukan oleh kebanyakan petani. Oleh sebab itu, kalau dinaikkan harga padi dan harga getah serta harga kelapa sawit, tentulah ia dapat membantu rakyat secara bersasar. Fokusnya tepat, yaitu para petani. Kalau nak fikir, ia juga mungkin ada estate, ada pekebun kelapa sawit yang besar-besar, seperti syarikat dan besar. Bukan susah pun kan kita senaraikan pekebun-pekebun kecil sahaja. Pekebun kecil getah yang hanya petani biasa. Itu boleh pasti dilakukan. Apa pendapat anda semua? Daripada terus-menerus dipersoalkan tentang subsidi yang turut dinikmati oleh pendatang ataupun warga asing dan juga orang-orang kaya berpendapatan tinggi, lebih baik mungkin perlu dengar juga cadangan tadi itu. Apa pendapat kamu semua? Sekian dulu Malaysia Kita Punya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar yang kita terima sepanjang hari ini. Laporannya luar biasa. Yaitu, Zahid Hamidi beri bayangan bakal tamatkan karier politik beliau. Ini memang betul-betul di luar jangkaan kita. Sedangkan kita berfikir bahawa Zahid Hamidi sedang melalui saat-saat yang sedang dalam pemulihan. Tapi kenapa tiba-tiba pula Zahid Hamidi mahu menamatkan karier politik beliau? Sebelum saya teruskan ulasan ini, sila tinggalkan komen anda untuk dua soalan penting ini. Pada pendapat anda, betulkah tindakan Zahid Hamidi menamatkan karier politiknya dalam masa terdekat ini? Dan soalan yang kedua, siapakah yang bakal layak menggantikan Zahid Hamidi di dalam kepimpinan UMNO? Untuk makluman anda semua, meskipun mungkin anda tak suka dengan Zahid Hamidi, mungkin anda bukan penggemar Zahid Hamidi, mungkin anda ialah hater kepada Zahid Hamidi, namun demikian ada satu perkara yang harus kita fahami. Betapa tekun, betapa cekal, betapa gigih, betapa tak pernah berputus asanya Zahid Hamidi sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Kalau dilihat daripada kepimpinan dan juga kecekalan Zahid Hamidi, belum pernah ada selain daripada Anwar Ibrahim. Hanya Anwar Ibrahim yang boleh, pada pendapat saya, boleh menandingi kecekalan Zahid Hamidi. Lihat saja betapa cekalnya Zahid Hamidi meneruskan perjuangan UMNO selepas kalah dalam PRU 2018.
Meskipun berduyun-duyun ahli parlimen ahli parlimen Barisan Nasional meninggalkan parti UMNO dan ada juga yang lompat parti pada waktu itu, kita dapat lihat betapa cekalnya Zahid Hamidi meneruskan perjuangan bersama UMNO. Tapi tak tahulah kenapa orang masih lagi tak dapat melihat perkara itu. Ramai orang yang tak boleh menafikan betapa Zahid Hamidi tetap cekal meskipun melalui saat getir dengan pelbagai halangan dan dugaan. Jadi, pada pendapat anda, siapakah yang layak senada, seiring, bahkan selawan dengan Zahid Hamidi boleh menggantikan beliau? Tinggalkan komen kamu semua. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran beliau berhasrat menamatkan kerjaya politiknya selepas berkhidmat sebagai ahli parlimen Bagan Datuk sejak 1995. Beliau berkata, kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat di kawasan itu. Saya menjadi ahli parlimen dari 1995. Pada hemat saya, satu perkhidmatan yang cukup panjang, kata Ahmad Zahid Hamidi. Saya sedang berada di penghujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen, tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu melihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bagan Datuk nombor 1 dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya, kata beliau. Saya mahu daerah ini mempunyai infrastruktur yang baik. Kita mahu juga kemiskinan dalam kalangan orang India, Cina dan Melayu dikurangkan, dan inilah hasrat Perdana Menteri untuk menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara, kata Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis santunan kasih di Fawali di Kompleks UMNO Bagan Datuk di sini hari ini. Ditanya sekiranya penggal ini bakal menjadi penggal terakhir beliau sebagai ahli parlimen Bagan Datuk, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu hanya menjawab secara ringkas beliau di penghujung perkhidmatannya. Ya, saya di penghujung perkhidmatan. Kita akan ada pilihan raya umum ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi kita tunggulah ketikanya yang sesuai, kata beliau lagi. Nampaknya Zahid Hamidi tidak memberitahu secara spesifikasi bilakah beliau akan berundur daripada politik ataupun menamatkan karier politik beliau. Kerana beliau mengatakan sama ada pada PRU ke-16, PRU ke-17 atau PRU ke-18. Makna kata kalau PRU 18 baru Zahid Hamidi menamatkan karier politik beliau, maka ianya akan ambil masa 15 tahun lagi. Jadi, adakah waktu itu beliau akan meletakkan jawatan, mengundurkan diri, bersara daripada politik? Siapa tahu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada Muhyiddin Yassin, daripada Bersatu, akhirnya kunjung tiba sudah. Kita sangka Bersatu diam saja. Kita sangka Bersatu dah mula ketakutan. Kita sangka Bersatu dah mula menggelupur kerana dua ahli parlimen mereka telah pun menyatakan secara berani menyokong Anwar Ibrahim dengan sanggup diberikan atau diambil tindakan apapun, kerana alasan mereka yang pada pendapat kita semua memang adalah alasan yang sangat tepat, dan tindakan mereka sebenarnya bukanlah salah kerana mereka mahu mengutamakan kepentingan para pengundi di kawasan mereka berbanding dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka sanggup dipecat, diambil tindakan dan sebagainya semata-mata untuk melindungi kepentingan para pengundi mereka. Jadi kalau anda rasa mereka jahat, sebenarnya tidak. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Bersatu mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, yaitu ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain akhirnya digantung keahlian Bersatu selama 4 tahun. Namun, apakah tindakan menggantung Iskandar Zulkarnain selama 4 tahun ini akan menguntungkan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu? Atau ya sebenarnya tidak memberikan apa-apa makna? Kerana
Digantung keahlian selama 4 tahun itu, maknanya 5 tahun akan datang, tamat sudah tindakan disiplin itu, boleh lagikah Iskandar Zulkarnain itu dicalonkan sekali lagi? Kerana 4 tahun lagi, pilihan raya akan diadakan. Apakah beliau akan masih boleh dicalonkan, ataupun yang menghairankan kita ini ialah kenapa 4 tahun saja? Lebih baik digantung 6 tahun supaya tidak boleh bertanding lagi pada PRU akan datang. Tapi tak tahulah apa strateginya pun, kita tak tahu. Kalau anda mempunyai pemikiran, anda mempunyai pendapat sendiri, bolehlah anda tinggalkan dalam ruangan komen. Kenapa agak-agak Iskandar Zulkarnain hanya digantung 4 tahun dan bukan 5 atau 6 tahun. Saudara-saudara sekalian, ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, digantung keahliannya oleh Bersatu selama tempoh 4 tahun. Susulan pendiriannya menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan keputusan itu dibuat selepas Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu bersidang pada semalam bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan oleh Iskandar. Selepas diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1 dalam kurungan F Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu, Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya berserta semua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun, berkuat kuasa dari tarikh keputusan hukuman iaitu 3 November, katanya dalam kenyataan. Sebelum ini Iskandar dalam satu kenyataan memutuskan untuk menyokong kepimpinan Anwar. Beliau berkata, keputusan itu dibuat selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Selain Iskandar, seorang ahli Parlimen Labuan lagi daripada Perikatan Nasional, Datuk Suhaili Abdul Rahman turut menzahirkan sokongan serupa kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Suhaili dalam satu kenyataan berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta masalah bekalan air dan elektrik di sana. Suhaili dijangka berdepan tindakan yang sama daripada Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keputusan yang memang kita hampir jangka dan kita hampir sama sudah maksud dan caranya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.